Selamat sejahtera saudara-saudari. Kita akan mulakan lesson kedua kita. Kita akan mulakan dengan sebutan selamat sejahtera dalam bahasa Tamil. Okey, saudara-saudari letakkan tangan seperti yang ada dalam gambar ini. Letakkan tangan rapat-rapat. Kemudian sebut Vanakkam. Vanakkam. Sekali lagi, Vanakkam. Okay, kita akan mula pelajaran hari ini. Okay, kita akan mempelajari bahasa Tamil. Bahasa Tamil. Okay, apa-apa bahasa, tak kira bahasa Tamil. Kalau kita ingin mempelajari bahasa itu, kita perlu ada kemahiran asas. Beberapa kemahiran asas perlu kita kuasai. Yang pertama adalah kebolehan atau kepakaran ataupun kesabaran untuk mendengar. Okay, pertama kita perlu boleh mendengar. Untuk ini kita perlu minat. Kalau kita tak ada minat, kita sukar nak belajar sesuatu bahasa. Dan minat ini kita hanya boleh lihat apabila kita suka mendengar. Okay, tanpa ragu-ragu, okay, kita perlu rajin mendengar. Yang kedua ialah kita perlu bercakap. Bila dah dengar, kita perlu cuba bercakap. Okay, transformasi berbual bahasa dalam manusia pun begitu. Dia dengar orang bercakap, kemudian dia akan bercakap. Kanak-kanak yang lahir, bayi yang lahir pun begitu. Mula-mula untuk 1 tahun dia akan mendengar kita bercakap. Dan kemudian dalam 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun dia akan mula bercakap. Itu adalah perkembangan bahasa dalam diri seseorang. Kita pun perlu begitu. Perlu dengar dan kemudian perlu berucap dan bercakap. Maksud bercakap di sini ialah mengatakan perkataan itu. Kemudian yang ketiga ialah kita mesti rajin membaca. Sikit-sikit kita mesti mula membaca dan selalu membaca. Sebab kita ada satu kelemahan lupa. Jadi kita mesti selalu membaca. Kemudian akhirnya kita mesti belajar menulis. Perlahan-perlahan. Bukan kita nak buat dengan cepat. Tapi kita boleh buat dengan perlahan-lahan. Dan oleh kerana kita ada YouTube. YouTube ni boleh bantu semua kemahiran orang. Iaitu di mana kalau kita adalah jenis yang laju dan rajin, kita boleh lihat satu YouTube satu hari dan melakukan latihan itu berkali-kali. Kalau kita adalah jenis yang lemah, kita boleh dengar perlahan-perlahan 2-3 hari satu YouTube dan perlahan-perlahan kita boleh latih. Itu adalah satu kelebihan kita ada YouTube ini. Okay, rakaman YouTube ini membantu kita. Okay, kita akan lihat next apa dia. Okay, kita akan mula dengan volume 1. Saya tidak tahu adakah perkataan volume ini sesuai. Dalam bahasa Tamil apa yang saya tulis adalah sangat sesuai. Tapi saya belum tahu adakah itu volume. Pada masa ini saya gunakan volume dulu. Okay, dalam volume 1 ini kita ada bahagian 1. Ini adalah perkataan paling sesuai. Bahagian 1 ini sesuai. Hanya cikgu kurang pasti adakah volume ini sesuai dalam bahasa Melayu untuk perkataan bahasa Tamil yang saya nyatakan di atas ini. Tak apa, kita ikut saja. Tapi yang untuk bahagian kita panggil pagudi. Tapi kita akan belajar selepas kita belajar huruf-huruf ini nanti. Sekarang saya letak bahagian 1. Okay, apakah kita nak belajar dalam bahagian 1 ialah huruf pertama. Okay, dalam bahasa Tamil, okay, kanak-kanak yang mula belajar digalakkan untuk membelajar huruf ini. Dan memang inilah huruf pertama pun seperti A dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa ini special sikit sebab memang huruf ini digalakkan untuk belajar sebagai huruf pertama dalam budaya orang Tamil. Okay? Jadi ini adalah huruf yang kita nyatakan bunyinya sebagai A. Tapi hurufnya A tapi bunyinya A kan. Jadi di sini huruf Tamil ini adalah bunyinya A bukan A. A kan bunyinya A. Jadi ini berbunyi A. Okey, A bunyinya A. Di sini huruf ini berbunyi A.
Okey, nampak macam belit-belit sikit, tapi yang pentingnya semua tulisan dalam bahasa Tamil, okey, semua huruf, okey, cara menulisnya sudah digabung dalam satu huruf ini. Jadi bila anda dah belajar menulis huruf ini, anda boleh menulis semua huruf dengan mudah. Okay, semua huruf boleh tulis dengan mudah. Itu satu keajaiban huruf ini. Tak apa, itu tak penting. Yang penting ialah ini adalah huruf pertama dalam bahasa Tamil yang perlu anda belajar. Hurufnya begini. Okay, hurufnya begini. Dan bunyinya A. Okay, A bunyinya. Okay, A bunyinya. Sekali lagi, kita akan lihat ini adalah huruf pertama dalam bahasa Tamil, bunyinya A. Okay. Okay, kita akan pergi kepada huruf kedua yang kita akan belajar dalam lesson kedua ini. Dalam lesson kedua, kita akan belajar huruf ini. Huruf ini bunyinya im. I-M. Macam mana kita nak bunyikan? Im. Okay, saya ulang balik. Im. Jadi huruf ini bunyinya im. Okay, saya hanya akan ajar 3 huruf dalam lesson kedua ini. Okay, jadi ini adalah bunyinya im bunyinya. Im. Okay, im bunyinya. Okay, huruf ketiga bagi hari ini adalah begini. Dia adalah ma. Nampak macam ada 2 huruf. Sebenarnya dua-dua ini adalah satu huruf. Ma. Okay, ma. Okay, macam mana nak sebut? M-A-A. Okay, bukan M-A. Ma. Bukan ma. Dia adalah ma. Okay? Dia bunyi panjang sedikit. Jangan sebut ma. Jangan. Dia sebut ma. Okay? Ini adalah, kita nampak di sini adalah M-A. Ma. M-A. Ma. Tapi ini adalah ma. Bunyi tarik sikit saja. Jangan ma. Tak mau macam itu. Okay? Bila kita belajar bahasa orang lain, kita sentiasa perlu ingat, kita perlu menghormati bahasa mereka. Kalau lucu bagaimanapun bagi kita bunyi itu, kita perlu menghormati bahasa mereka dan kita perlu belajar dengan penuh respect pada bahasa itu. Okey, jadi ini adalah ma kan, tapi ini adalah ma. Jadi ada satu tanda di sebelah ini menunjukkan dia ada 2 bunyi a. Jadi ma. Ma. Tak payah ma. Tak payah. Ma. Okay. Ma. Ini ma. Okay. Ma. Bukan ma. Ma. Okay. Sekali lagi. Ma. Jadi ini adalah, sekali lagi kita akan lihat, ini adalah huruf ma. Okay. Ma. Jadi okay, ma hurufnya. Kita akan lihat apakah huruf itu sekali lagi. Ma. Okay, kita akan lihat balik apakah 3 huruf yang kita sudah belajar. Ini adalah A. Okay, A bunyinya. A. Okay, huruf kedua yang kita sudah belajar adalah im. Im. Okay, im. Huruf yang ketiga kita dah belajar adalah ma. Ma. Okay. 3 huruf ini selalunya kita akan belajar sebagai perkataan awal. 3 huruf awal yang membentuk satu perkataan. Okey, saya ulang balik. A. Okey, saudara-saudari pun boleh ulang. A. Okey, sebut yang ini im. Yang ini ma. Okey. Okey, 3 huruf ini saya ulang balik. Apa ini? A. Apakah ini? Sebenarnya kita kata a saja, tak payah a. Okey, a pun cukup. Okey, yang ini im. Yang ini ma. Okey. Sekali lagi, apakah ini a? Apakah ini im? Bagus. Apakah ini ma? Bagus. A, im, ma. Okey. Sekali lagi, a, im, ma. Sekali lagi, a, im, ma. Okay, apakah bunyinya apabila kita baca 3 huruf ini sekali? Sebab dia memang menunjukkan satu perkataan. Okay?
Kita baca a-im-ma. Macam mana kita sebut? Amma. Okay, a-im-ma. Macam mana kita sebut? Amma. Apabila kita sebut amma, kita tak payah pula a-im-ma. Tak perlu. Tak payah im ini kita tekan. Ini adalah bunyi yang selindung sikit bunyinya apabila dia masuk dalam satu perkataan. Jadi a-im-ma. Bila kita sebut amma. Amma. Kita tak akan dengar im. Kita akan dengar saja. Jadi amma. A-im-ma. Sini amma. A-im-ma. Amma. A-im-ma. Amma. Cuba saudara-saudari ulang. A-im-ma. Amma. Sekali lagi. A-im-ma. Amma. Bagus. Apakah maksud amma ini? Adalah maksudnya ibu. Okay, ibu dalam bahasa Tamil kita panggil amma. Okay, hari-hari kita di rumah pun kita panggil amma. Okay, amma. Orang Tamil panggil amma. Okay. Contoh gambar. Okay, amma. Okay. Sekarang kita akan belajar cara menulis huruf A ini. Okay, lihat anak panah. Kita perlu mula di sini. Okay, lebih kurang di sini boleh sentuh dekat sini pun boleh. Kita mula di sana. Kemudian kita akan bergerak mouse kita. Okay, lihat mouse kita yang bernombor 1 ini. Kita perlu bergerak mengikut anak panah ini. Dan terus bergerak. Dan kita perlu ke arah ke sini pula. Turun ke bawah. Okay, turun ke bawah mengikut anak panah ini. Dan terus turun ke bawah. Nombor 3 ini. Turun ke bawah. Turun. Dan turun ke bawah. Kemudian berhenti di sini. Dan buat satu garisan lurus yang mendatar. Nombor 4 ini. Kita pergi sampai ke sini. Berhenti. Kemudian kita naik ke atas. Kita buat satu garis lurus turun ke bawah. Okay, ini cikgu akan latih beberapa kali. Tak perlu takut, saya akan latih. Okay, untuk itu anda perlukan menyediakan satu bahan. Okay, seperti ini. Satu kertas yang ada garisan seperti ini. Okay, tulisannya dia akan duduk di sini. Okay, dia kena pada garisan atas. Dan garis mendata ini akan kena pada satu garisan ini. Dan yang bawah ini pula pergi ke garisan bawah. Jadi kita perlu ada satu buku yang ada 3 garisan ini. Memang kita ada. Okay? Boleh beli di kedai. Kita ada buku itu. Yang buku nota yang ada garisan seperti ini. Saya akan tunjuk di sini contohnya begini. Kalau saudara-saudari bawa gambar ini tunjuk di kedai yang ada jual buku latihan. Buku nota latihan tu. Mereka akan beri buku ini. Okay, jadi tulisan kita mestilah antara biru dan merah ini. Sentiasa tulis dekat biru, merah. Ataupun boleh tulis dekat merah, biru. Okay, 3 ini yang perlu kita gunakan. Okay, mari kita belajar cara menulisnya. Baik, di sini kita akan belajar cara menulis. Kalau ada kertas yang garisan sebegini, mudah untuk menulisnya. Saya akan menunjukkan cara menulis di bawah dahulu ya. Kita mula tulis, saya tulis secara bebas di bawah ini. Iaitu tadi kita belajar bahawa kita perlu pusing, okay? Kita perlu pusing kan? Kita perlu pusing dan turun ke bawah. Okay? Dan kita pergi ke begini dan kita naik, kita berhenti. Kita buat satu garisan lurus, berhenti dan buat satu garisan menegak. Okey, begini. Sekali lagi ya, kita pegang pensil, kita pusing satu kali. Okey, kita pusing, naik ke atas, kemudian turun ke bawah dan buat satu lekuk yang cantik. Kemudian naik ke atas, berhenti
dan kita pergi buat satu garisan mendatar dan kita buat satu garisan tegak. Okey, nampak macam susah tapi sebenarnya mudah. Sekali lagi ya, kita akan buat satu bulatan di atas ini dan kita naik dan kemudian kita turun. Kita buat satu lekuk yang sangat cantik. Okey, kita berhenti dan kita buat satu garisan mendatar yang cantik dan kita buat satu garisan menegak. Itu saja. Okey, sekarang kita tengok bagaimana kita perlu tulis dalam garisan ini. Okey, dua garisan ini saja perlu kita guna. Kita buat lekuk, kita kecilkan sedikit tulisan kita. Okey. Okay, di mana kita ambil bulatan ini di sini. Okey, kita buat bulatan di sini. Kemudian kita turun. Okey, buat satu lekuk yang cantik sampai ke atas ini. Kita buat satu garisan mendatar dan kita buat satu garisan menegak begini. Okey, sebab cikgu pegang mouse, okey, dia menggetar sikit. Tapi lama-lama kita boleh buat dengan cara yang baik apabila kita tulis dengan pensel di dalam buku nota ataupun buku tulis kita. Okey, sekali lagi kita cuba. Kita buat satu pusingan. Okay. Dan kita turun ke bawah. Buat satu lekuk yang cantik sampai ke atas garisan ini. Kita berhenti dan kita pergi buat satu garisan mendatar dan satu garisan tegak. Kalau boleh garisan tegak ini janganlah dari atas ke bawah. Tapi di antara saja, kecil saja. Okey, tak payah atas ke bawah. Okey, sekali lagi kita cuba. Kita buat satu pusingan, okey, kemudian turun ke bawah. Okey, buat satu lekuk yang cantik. Kemudian kita buat satu garisan mendatar, berhenti dan kita buat satu garisan menegak. Okey, sekali lagi kita cuba. Kita buat satu pusingan begini. Kita pergi buat satu lekuk yang cantik. Okey, kita buat garisan begini dan buat begini. Okey, kita buat lagi, kita cuba lagi. Okey, di sini iaitu kita buat satu bulatan, kemudian kita naik atas, turun bawah, buat satu lekuk yang cantik, berhenti, buat satu garisan mendatar dan buat begini. Sekali lagi, kita cuba, kita buat satu bulatan, kemudian kita turun ke bawah, buat satu lekuk yang cantik, kita buat satu garisan mendatar dan satu garisan menegak yang kecil. Sekali lagi, kita buat satu bulatan, kita turun ke bawah, buat satu lekuk yang cantik, kita buat satu garisan mendatar dan satu garisan menegak. Sekali lagi, okay, kita akan buat satu bulatan dan turun ke bawah, buat satu lekuk yang cantik dan kita buat satu garisan mendatar dan satu garisan menegak. Ini adalah A. Okay, ini adalah A. Ini adalah A. Sekarang kita akan belajar huruf yang kedua. Kita kata im, kan? Cara menulisnya macam ini. Satu garis lurus, satu garis mendatar dan satu seperti U yang terbalik macam ini. Okey, macam ini dan kita letak satu titik di atas. Ini ialah im. Okey, huruf kedua ialah im, iaitu satu garisan lurus ke bawah, satu garisan mendatar ke sebelah kanan dan satu lengkuk di atas seperti U yang terbalik. Okey, kemudian kita letak satu titik di atas. Okey, ini adalah im. Jadi kita terus tulis di sini, iaitu satu garisan lurus ke bawah, satu garisan mendatar dan satu lengkuk di atas yang terbalik, U terbalik ini. Okey, macam ini. Okay, cikgu tukar warna lain. Okey, ini. Okey, kita buat satu garisan lurus ke bawah, satu garisan mendatar ke kanan dan satu lengkuk. Okey, lekuk ke lengkuk ke. Okey, dan satu titik di atas begini.
Iaitu satu garisan lurus ke bawah, kemudian garisan mendatar ke kanan, kemudian satu lekuk di atas dan satu titik di atas. Sebenarnya dia titik saja, sebab kita tulis besar kita kena gelapkan lebih banyak lah. Tapi sebenarnya dia satu titik saja. Okay, kita buat satu garisan ke bawah, satu garisan mendatar ke kanan, satu lekuk di atas terbalik macam ini, dan kemudian kita titik. Ini ialah huruf im, kan? Im, kan? Ingat tak? Ini adalah huruf im. Sekarang kita belajar tulis huruf ma. Bagaimana? Sama, iaitu satu garisan ke bawah, satu garisan ke kanan, dan satu garisan begini, satu lekuk macam ini. Ini. Okey, kemudian kita letak satu garisan ke bawah, satu garisan mendatar di atas, dan satu garisan ke bawah. Ini adalah ma. Ingat tak? Ini adalah ma. Okey, ma. Okey, ma. Sekali lagi, kita buat macam im tadi. Kita buat satu garisan ke bawah, satu garisan mendatar ke kanan, satu lekuk di atas. Kemudian kita ada satu lagi huruf. Kita buat satu garisan tegak ke bawah. Kita buat satu garisan mendatar di atas. Kemudian kita buat balik satu garisan menegak ke bawah. Ini adalah ma. Ma. Saya ulang balik. Kita buat satu garisan menegak ke bawah, satu garisan mendatar ke kanan, satu lekuk di atas yang terbalik. Kemudian kita buat satu garisan menegak ke bawah, satu garisan mendatar di sebelah atas ke kanan, kemudian kita buat satu garisan ke bawah. Ini adalah ma. Okey, ma. Kita buat ma. Kita buat ma. Okay, pertama kita belajar tulis A, kan? Jadi kita tulis A. Okay, pusing, turun ke bawah, buat satu lekuk yang cantik. Kemudian kita buat satu garisan mendatar, berhenti, kita buat satu garisan menegak. Ini adalah A. Kemudian kita kena rapatkan sikit sebab ini adalah perkataan. Okay, jadi kita rapatkan sikit, kita tulis satu garisan mendatar, satu garisan mendatar ke kanan, kemudian kita buat satu lekuk begini dan kita letak satu titik di atas. Ini adalah im. Dan kita rapatkan juga huruf yang ketiga, iaitu kita buat satu garisan menegak ke bawah, satu garisan mendatar ke kanan, kemudian satu lekuk di atas yang terbalik. Okay. Kemudian kita buat satu lagi garisan menegak ke bawah, satu garisan mendatar ke sebelah kanan di atas, dan satu garisan menegak ke bawah. Jadi ini adalah tiga huruf yang kita sudah belajar. A, im, ma, amma. Amma maksudnya ibu. Kita belajar sekali lagi sebelum kita tamatkan pelajaran. A, okey, huruf A. Okey, pusing, tulis, turun ke bawah, okey, lekuk, okey, garisan mendatar, kemudian satu garisan lurus. Ini adalah A. Okey, A. Kemudian kita tulis im. Im ialah satu garisan ke bawah, satu garisan sebelah kanan, satu lekuk. Kemudian satu titik di atas. Ini adalah im. Kemudian kita tulis yang sama, satu garisan ke bawah, satu garisan ke kanan, satu lekuk. Kemudian satu garisan ke bawah, satu garisan ke kanan di sebelah atas, satu garisan ke bawah. Ini adalah ma. A, im, ma. Jadi kita dah pandai menulis amma. Okay, amma. Amma. Ini cara menulis. Saya harap saudara-saudari dapat membeli buku yang ada garisan seperti yang saya tunjukkan tadi untuk belajar tulis ini.
sebelum cikgu undur, cikgu ucapkan terima kasih. Dan hari ini kita akan belajar apakah perkataan untuk mengucapkan terima kasih. Okey, tangan kita letak sama seperti nak ucap wanakam. Okey, sama. Tempat kita nak letak pun sama seperti wanakam. Tapi kali ini kita ucapkan nandri. Okey, nandri. Di sini na. Ini adalah na. Ini adalah in. Ini adalah dri. Okey, dri. Kita bunyi ri. Tapi bunyinya walaupun ri. Tapi dia akan dengar macam dri. Okey, jadi nandri. Jadi masa itu na, in, dri. Tapi masa kita sebut sebagai perkataan, kita sebut nandri. Kita berhenti sekejap dekat n. Nandri. 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 Tapi tangan mesti seperti dalam gambar ini semasa kita ucap wanakam tadi. Jadi sama seperti mengucapkan wanakam, kita pun letakkan tangan seperti kita nak sebut wanakam. Tapi sekarang kita sebut nandri. Okay? Nandri. Kalau anda rasa pelajaran ini berguna, tolong subscribe dan tekan butang bel ini supaya video-video saya yang akan datang terus sampai kepada anda. Dan seterusnya, kalau anda rasa pelajaran ini berguna, tolong share dengan kawan-kawan supaya lebih ramai akan berfaedah daripada YouTube ini. Sekian, terima kasih.